Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan mula kelas kita dengan pembentangan kumpulan. So saya serahkan pembentangan yang pertama kepada grup 1. Okay, saya persilakan. Mula. Okay, so kumpulan kita orang, dia dua orang, Nafata Nabila, saya dengan Nur Nabila. Okay, so cukai pendapatan dikenakan kepada individu yang bergaji dengan syarikat yang beroperasi di Malaysia. Setiap individu yang bergaji dan syarikat yang memperoleh keuntungan kena daftar sebagai pembayar cukai, mentaksir pendapatan tahunan dan membayar cukai pendapatan setiap tahun. Laporkan semua pendapatan, pengecualian, potongan, pelepasan dan rebat dengan mengemukakan borang nyata cukai pendapatan BNCP. Boleh guna borang ataupun melalui internet, easy hasil. Seterusnya, sistem taksiran sendiri. Pembayar cukai kena taksir sendiri, simpan rekod dan bayar cukai pada amount yang tertentu. Sistem taksiran sendiri. Pertama, taksir sendiri. Membuat sendiri pengiraan cukai pendapatan. Taksiran dilakukan untuk tahun sebelumnya, misalnya taksiran tahun 2019 dilakukan pada tahun 2020. Faham kan setakat tu? Hello? Lah, mana ni orang lain tak dengar ke tak dengar? Dengar ke tak? Respon lah. Faham. Biar kawan awak cakap seseorang. Itulah. Okay, tarikh akhir pengantaran borang taksiran BNCP dan pembayaran cukai untuk individu yang tak jalankan perniagaan, tarikh akhir dia 30 April. And then untuk individu yang jalankan perniagaan, tarikh akhir dia 30 Jun. Yang kedua, simpan rekod. Semua rekod seperti borang, resit-resit asal perlu disimpan selama 7 tahun. Yang ketiga, bayar. Boleh pembayaran cukai boleh dibuat secara sekaligus kepada LHDN ataupun melalui potongan cukai bulanan. Bella? Okay. Cara mengira cukai pendapatan pula. Dia boleh dibayar oleh seorang individu dapat dikira melalui proses pengiraan seperti carta ahli berikut. First kali, hitung pendapatan bercukai. Kemudian, hitung cukai pendapatan. Next, tolak rebut cukai. Dan akhir sekali, cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okay, pendapatan cukai, cara kira pendapatan cukai macam jumlah pendapatan tahunan tolak. Okay. Jumlah pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai tolak pelepasan cukai. Okay. Jumlah pendapatan tahunan ni ialah segala bentuk upah, gaji, bonus, faedah, sewa, royalty, premium and sebagainya lah. Tapi tak semua pendapatan yang boleh terima daripada majikan. Contohnya macam allowance, petrol atau perjalanan, subsidi majikan. Okey, pengecualian cukai pula ialah semua pembelanjaan peribadi dalam bentuk hadiah, derma, sumbangan kepada kerajaan atau pelbagai organisasi. Contohnya perpustakaan negeri ataupun badan rawatan kesihatan. Ini tujuan untuk meningkatkan perkembangan kebudayaan, kesenian dan memupuk masyarakat penyanyang. Seterusnya, pelepasan cukai. Pelepasan cukai ialah perkara ataupun merjaan untuk kepentingan sendiri dan ahli-ahli keluarga yang tidak dikenakan cukai pendapatan. Seperti KWSP, rawatan perubatan dan yuran pengajian. Okey, itu je. Terima kasih. Okey dah. Ada soalan tak? Sama-sama. Ada soalan soalan? tak? Macam dah habis tajuk je. Okey. Ada soalan nak tanya?
Kalau tak ada kita teruskan dengan grup. Dah Alia dah ada dah tadi? Alia dah ada ke belum? Grup 1. Tak ada lagi? Kalau tak ada kita ni lah. Kita pergi grup yang ketiga. Okey, sekian, terima kasih. Okey. So grup yang ketiga, Zubir, Hakim. Tak siap lagi cikgu. Ya Allah, apa lagi yang tak siap tu? Astaghfirullahalazim. Saya kontak Hakim tak dapat-dapat. Habis tu kalau aku tunggu Hakim, berjanggut dah tunggu Hakim, awak tak buat ke? Ha. Macam mana ni? Cikgu, saya dah. Okey? Dah? Saya dah. Alia ada? Boleh Alia boleh mula? Boleh? Okey, awak boleh on slide ke tak? On slide tak kasih. Okey, so boleh mulalah grup 1. Zubir, kalau tak siap slide, guna buku teks lah, buku teks digital. Okey, boleh mula. Okay, Assalamualaikum. Saya dari grup pertama. Salam. Sihat semua? Ya. Hat. Okay, tajuk Ya, ini percukaian. Menghuraikan tujuan percukaian. Kemana hasil cukaian digunakan serta kesan menggalakkan cukai. Okey. Sini boleh sambung. Okay, Alia? saya sambung Siapa saya sambung? Tujuan percukaian ialah satu hasil wang yang dikumpul daripada individu atau syarikat untuk digunakan dalam pembangunan negara dengan menyediakan pelbagai kemudahan seperti pendidikan, kesihatan, keselamatan dan kebajikan demi kesejahteraan semua rakyat. Next. Cukai. Cukai diuruskan oleh kerajaan. Kerajaan membangunkan negara, kemakmuran negara dinikmati oleh rakyat, rakyat membayar cukai. Tujuan percukaian pertama, sumber pendapatan kerajaan untuk mentadbir urus negara. Kedua, alat pelaksanaan polisi kerajaan supaya polisi tersebut mendapat kesan yang lebih efektif. Ketiga, kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan. Cukai boleh dikenakan pada sesuatu barang atau perkhidmatan supaya rakyat dapat mengurangkan pembelian barangan atau penggunaan perkhidmatan tertentu. Keempat, alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi. Pada keadaan tertentu, cukai merupakan satu daripada alat kewangan bagi kerajaan untuk menstabilkan ekonomi. Kemanakah hasil cukai yang digunakan? Satu, pendidikan. Kedua, kesihatan. Ketiga, kebajikan. Keempat, infrastruktur dan kemudahan awam. Kelima, pertanian dan perindustrian. Keenam, keselamatan dan pertahanan negara. Ketujuh, pembangunan. Pembayaran cukai merupakan tanggungjawab rakyat yang wajib dilaksanakan. Rakyat perlu membayar cukai secara jujur dan mematuhi undang-undang supaya kerajaan tidak menanggung kerugian. Perancangan pembangunan negara akan terjejas jika negara kehilangan hasil cukai akibat sikap pembayar cukai yang tidak jujur dan tidak bertanggungjawab. Habis. Sekian, terima kasih. Ada soalan? Tak ada. tak ada. Jelas tak? Saya nervous Jelas. tadi.
Jelas. Okey, kalau okey kita pergi next. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. So Tabi siapa tadi ya? Sama-sama. So Zubir? Aku bagi salam tak ada jawab pun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so Zubir macam mana ni Zubir? Mana? Macam mana? Nizam. Jangan cakap awak tak study langsung lagi. Saya study aku. Saya tuition lagi. So, ada buku teks kan? Buku teks digital. Bab. Ataupun kumpulan 4 boleh sambung. Siapa tadi yang tak siap lagi tadi? Kumpulan 4 tak siap kan? Kumpulan 5 ada? Dina, Ya, cikgu. kumpulan awak dah siap kan? Dah. Okey. So, kita pergi pada kumpulan 5 lah. Okay. Sekejap. Nampak tak? Hello? Nampak jalan. Nampak. Okay. Okey, boleh mula. Okay, group kita orang akan bentang pasal cukai jalan. Allah, sekejap ya. Okay, cukai jalan. Maksud cukai jalan, cukai yang dikenakan terhadap pengguna jalan raya yang memiliki kenderaan seperti motosikal dan juga kereta. Pemilik kenderaan perlu membayar cukai jalan sebelum tarikh tamat tempoh cukai jalan. Tarikh tersebut tercetak di atas resit cukai jalan, iaitu lesen kenderaan motor macam gambar kat sebelah tu, yang wajib dilekatkan atau ditunjukkan pada kenderaan. Seterusnya, kenderaan yang cukai jalannya telah tamat tempoh lebih daripada setahun perlu dihantar ke Puspakom untuk diperiksa. Dan laporan pemeriksaan Puspakom serta bayaran cukai perlu dihantar ke Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ untuk aktifkan balik cukai jalan. Yang kedua, sekiranya cukai jalan tidak dibayar, kenderaan itu tidak dibenarkan untuk berada di atas jalan raya. Dan yang ketiga, hukuman yang akan dikenakan terhadap kenderaan yang menggunakan jalan raya tanpa cukai jalan yang sah boleh didenda tidak melebihi RM2,000. Okay, yang seterusnya, macam mana kita nak mengira cukai jalan? Okey, kita boleh rujuk kapasiti enjin kenderaan yang digunakan oleh pemilik. Sekejap. Maksudnya, kalau lebih tinggi kapasiti enjin sesebuah kenderaan tu, lebih tinggilah dia punya kadar cukai yang perlu dibayar tu. Okay. So, kita akan tengok dia punya cara pengiraan. But.
Contoh nombor 6 ni, boleh tengok dekat buku teks kalau nampak muka 111. Dia cakap Encik Chong memiliki sebuah hospital kegunaan persendirian di Sarawak dengan kapasiti enjin 260cc. Hitung cukai jalan untuk motosikal ni. So dia cakap kapasiti enjin dia 260, ada dekat yang nombor 3 tu. So cukai jalan dia RM30. Faham tak? Faham tak yang lain? Dengar? Faham tak? Apa? Tak faham. Faham. Sekali. Tak faham. Ulang lagi sekali. Kan dia cakap kapasiti enjin dia 260cc. So cari dekat situ, dia dalam yang nombor 3 tu, 251 sampai 500. Faham tak? Rujuk je Oh, jadual. faham. So ada cukai dia RM30. Yang ni cakap Alan memiliki 2 buah kereta kegunaan persendirian di Melaka dengan kapasiti enjin masing-masing ialah 899cc dan 197cc. Hitung cukai jalan untuk kedua-dua keretanya. So yang mula-mula tu dia cakap 859. Dia dekat yang first kali tu, 1000cc dan ke bawah. So kadar cukai jalan dia RM20 je. Faham tak? Faham. Faham. Lepas tu dia cakap yang 197 ni ada dekat yang bawah sekali tu, 1801cc sampai 2000cc. Kadar asas dia RM280. Tapi yang kat situ kadar progresif dia kata kena tambah 50 sen untuk setiap cc yang melebihi 1800cc. So kalau tengok dekat jalan kerja dia tu, dia RM280. Lepas tu dia ada buat 1997 tolak 1800. Lepas tu kena darat dengan 50 sen sebab kena, dia cakap setiap cc tu. Faham tak? Faham. Macam tu je lah. Just yang dekat dalam jadual dia dekati. Dah Okay, dah habis. Habis Terima tak? kasih. Habis dah. Okey, tu menjelas sama nak kira tu. Jelas. Jelas. Okey. So, kita pergi. Semua grup yang tak siap lagi tu kena sambung pada hari Rabu lah. Dan Rabu ni mesti siap semua. Baik. Kalau awak tak boleh buat, dengar, kalau awak tak mampu nak buat slide macam apa tadi? Alia tadi tak boleh nak buat slide yang macam tu satu-satu macam Kulang Bella tadi tak boleh buat. Awak ambil daripada buku teks digital tu pun boleh. Tapi kena kreatif lah nak buat pembentangan tu. Tak boleh lah kata tak siap, tak cukup bahan, tak ada ni. Tak semestinya buat bahan tu raw daripada buat semula. Awak boleh ambil daripada buku teks tu, crop ke, masukkan dalam PowerPoint, macam tu. Kalau dah habis daya sangat, tak boleh nak buat juga, cara tu lah. Panilas. Semua orang ada kan buku teks digital? Kalau tak ada, download. Kalau tak ada, download. Okay. So, sikit je kita belajar hari ni. Kita belajar apa yang kita perlu, kenapa kita belajar. Saya ada satu soalan. Kenapa kita kena belajar tentang tajuk cukai ni? Siapa boleh bagi jawapan? Kita belajar kira cukai. Yelah, kenapa kita belajar kira cukai? Sebab apa? Kenapa dalam tajuk syllabus kita ni? Supaya kita bayar cukai. Tak lari. Supaya kita belajar bayar cukai. Supaya kita pandai cukai. Supaya kita pandai. Kita pandai cukai. Supaya apa? Kenapa ada yang ni adalah tajuk baru dalam KSSM. Okay, kalau KBSM dulu tak ada pun tajuk ni.
Okey, tapi kenapa tajuk ni dimasukkan dalam silibus sebawak lah. So yang pertama sekali, kejap saya nak, alamak saya lupa lah pula saya nak ni. Share screen kan, sekejap. Saya share screen sekejap. Mana bak? Oh kat sini, okey. Nampak kan? Okey, so ini adalah tujuan kenapa kita belajar tajuk percukaian, konsep percukaian. Yang pertama, kita nak pendedahan kepada sistem percukaian negara supaya awak ni tahu kalau kita cakap cukai pendapatan tu, macam mana cukai pendapatan? Dia macam mana cukai pendapatan dikira? Siapa yang kena bayar cukai pendapatan? Belajar tentang cukai pintu, cukai perkhidmatan. Okey, so nak beri pendedahan kepada sistem percukaian negara. Yang seterusnya menjadi rakyat yang bertanggungjawab. Bertanggungjawab maksudnya kita tahu kita punya tanggungjawab, kena bayar cukai. So kita jadilah rakyat yang bertanggungjawab. Cukai ni memberi menyumbang kepada pembangunan negara. Kalau awak tak bayar cukai, tak adalah kerajaan tak dapat duit, so kita pun tak boleh nak membuat pembangunan negara lah. Selain daripada itu, mengetahui hak individu dalam sistem percukaian mengikut akta yang ditetapkan. Kita tahu hak-hak kita, hak individu dalam sistem percukaian tu dia ada akta-akta dah. Kalau tak bayar macam mana, kalau bayar kurang apa tindakan ataupun denda ataupun penalti yang akan dikenakan. Yang terakhir adalah pengiraan asas dan istilah penting bagi cukai-cukai yang terlibat. So kita tahulah rebate, kita tahu pengecualian cukai, apa lagi istilah yang ada dalam cukai ni. Kita tahu LHDN tu apa dia. So dan kita tahu asas pengiraan. Kalau tengok pada tadi contoh yang tadi kan, siapa buat cukai apa tadi? Cukai kenderaan jalan. kan? Cukai jalan tadi kan? Okay, road tax kan? Okay, road tax tu sebenarnya kita kalau kita pergi buat road tax kat kedai pula dah. Kita pergi buat road tax kat JPJ, kita tak kira pun macam tu sebenarnya. Dia dah ada sistem dia, dah ada sistem yang akan kira untuk kita. Tapi kenapa kita belajar mengira, sebab supaya kita tahulah duit kita tu, kita bayar tu, kenapa bayar RM90? Sebab sisi kereta kita nilai ni. Kalau sisi kita lebih besar, so dia adalah pengiraan tambahan ni. Sebab itulah setiap yang kereta yang berlainan sisi dia akan jadi harga lain lah. Macam tu. So kita tahu. Walaupun kita tak adalah pergi kira-kira sendiri. Kalau kita nak bayar sama macam cukai pendapatan, kita nak bayar, kita key in dalam easy hasil, dia automatik dah terus kira. Okay, kita kena duit yang kita bayar tu cukup ataupun kita bayar duit tu terlebih. So kalau dia lebih, kita akan dapat balik lah duit. Macam tu. Okay. So setakat yang hari ni ada tak soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, so kita stop dulu kelas kita hari ni di sini. So kita akan sambung pada hari Rabu. Dan saya nak hari Rabu semua kumpulan yang masih belum membentang lagi mesti bentang semua sekali. Okey? Jelas Tak ada alasan lagi lah. Tak ada carry pada kelas yang seterusnya. Okey, sebelum keluar, saya nak awak isi kehadiran sekejap
Okey, boleh tekan link tu isi kehadiran. Tadi ada yang masuk kan, terkeluar kan, saya kena catat lah.